Papar. Babi Papar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Speaker atas ruang masa yang diperuntukkan kepada saya untuk turut serta membahaskan rang undang-undang Pembekalan 2021 yang bagi saya merupakan suatu necessary budget yang wajar bagi kami ahli-ahli Dewan Rakyat dari Sabah khususnya bahaskan. Datuk Speaker, nawaitu saya untuk terjun dalam bidang politik ini bukanlah hanya untuk mengajar imbuhan berupa wang ringgit mahupun pangkat duniawi yang boleh menggelapkan jiwa, namun sejak hari pertama saya menggalas amanah selaku wakil rakyat Parlimen Papar, prioriti perjuangan saya adalah tidak lain dan tidak bukan memperjuangkan pembangunan luar bandar di kawasan Sabah dan juga kawasan-kawasan P175. Sudah tentu, setiap kali perbelanjaan tahunan dibentangkan, intipati berkaitan rural development dengan izin merupakan fokus utama ucapan perbahasan bajet saya sejak tahun pertama saya berdiri di dalam Dewan yang mulia ini selaku ahli Parlimen Papar. Untuk tahun 2021, saya mengharapkan negeri Sabah akan dihaskan dengan dedicated allocation untuk pembangunan luar bandar, memandangkan dari aspek infrastruktur kami masih kebelakangan berbanding negeri-negeri lain. Dengan banyak kelompungan dalam perihal fee allocation untuk kawasan-kawasan luar bandar yang meliputi kira-kira 50% daripada negeri Sabah. Dengan pengurangan sebanyak 8.2 bilion ringgit berbanding tahun 2020 bagi peruntukan pembangunan luar bandar, dengan peruntukan sebanyak 632 juta bagi tujuan bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif, saya ingin bangkitkan dua persoalan untuk maklum balas Yang Berhormat Menteri. Pertama, dari 4,800 targeted houses yang disasarkan untuk menerima manfaat daripada inisiatif bekalan air luar bandar tersebut secara anggaran, berapa buah di kawasan luar bandar di Sabah yang akan menikmati penstrukturan bekalan air bersih serta bekalan air alternatif, khususnya di Parlimen Papar. Seperti yang kita tahu, ada 3 dun, yaitu Dun Limbahau, Dun Kawang dan Dun Pantai Manis. Jika kita ingin imbas kembali belanjawan Pakatan Harapan warisan untuk tahun 2020, ada dinyatakan secara khusus peruntukan bagi projek bekalan air luar bandar untuk negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan sebanyak 470 juta ringgit. Jadi, untuk tahun 2021, saya mengharapkan bekalan air bersih dapat diselaraskan secara saksama pelaksanaannya untuk kesemua kawasan luar bandar di Sabah yang turut meliputi kawasan Parlimen Papar. Banyak kampung-kampung yang belum dapat bekalan air bersih di kawasan saya. Persoalan kedua saya, apakah bentuk penstrukturan semula bekalan air bersih di kawasan luar bandar di Sabah yang dikelolakan di bawah peruntukan tersebut, dan apakah joint role yang dimainkan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Air dan Alam Sekitar serta Jabatan Air Sabah dalam melaksanakan pelaksanaan bekalan air bersih untuk rumah-rumah di luar bandar di Parlimen Papar secara khususnya dan Sabah secara amnya. Datuk Speaker, seterusnya berkenaan dengan bekalan elektrik luar bandar dan road infrastruktur. Dalam belanjawan 2020, Pakatan Harapan Warisan diperuntukkan kira-kira 500 juta ringgit untuk projek bekalan elektrik luar bandar yang manfaat besarnya dikhususkan untuk negeri Sabah. Dan untuk bajet 2021 ini, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri untuk memperjelaskan perkara-perkara berikut. Pertama, dengan pengurangan sebanyak 50% bagi peruntukan electric supply for rurals daripada 250 juta ringgit yang diperuntukkan, berapakah peruntukan khusus untuk pelaksanaan bekalan elektrik di Sabah mengikut kawasan parlimen masing-masing? Tolong perincikan. Berdasarkan pecahan peruntukan tersebut, apakah faktor-faktor fizikal
yang akan dipertimbangkan dalam melaksanakan kerja baik pulih bekalan elektrik? Kedua, adakah peruntukan tersebut akan diuruskan oleh Sabah Electricity Board atau mana-mana agensi berkaitan kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang mengendalikan hal ihwal bekalan elektrik? Jika ya, apakah jaminan kementerian peruntukan khusus untuk elektrik supply di Sabah benar-benar akan digunakan untuk tujuan baik pulih bekalan elektrik di luar bandar dengan regular inspection dapat dilaksanakan secara berkala, dapat memastikan penduduk-penduduk kampung tidak lagi berhadapan dengan ketidaktentuan bekalan elektrik pada waktu malam. Sebelum ini, saya ada menerima banyak aduan berkenaan dengan inconsistency of electric supplies yang kerap kali berlaku di beberapa buah kampung di Parlimen Papar. Dalam ucapan perbahasan titah diraja oleh Mandiang, Ahli Parlimen Batu Sapi, Julai lalu, beliau juga menyuarakan permasalahan yang sama di mana bekalan-bekalan elektrik yang tidak terurus seringkali berlaku di kampung-kampung di Parlimen Batu Sapi. Saya khawatir dengan pengurangan kira-kira 250 juta ringgit untuk bekalan elektrik luar bandar, negeri Sabah akan menerima pengacutan peruntukan yang di kemudian hari akan memberi kesan kepada usaha-usaha ke arah mewujudkan sistem bekalan elektrik yang efisien dan konsisten kepada penduduk luar bandar di Sabah. Ketiadaan sistem bekalan elektrik yang teratur bukan saja akan memberi kesan buruk kepada golongan peniaga, malah ia juga akan menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat kampung yang sekian lama dipinggirkan dalam aspek basic infrastructures. Bercakap soal infrastruktur, saya juga ingin menyuarakan beberapa perspektif berkenaan dengan pengurusan pembinaan jalan luar bandar yang sudah tentu melibatkan beberapa agensi berkaitan kerajaan persekutuan. Baru-baru ini menerusi jawapan kepada soalan lisan saya kepada Menteri Kanan Kerja Raya, ada dinyatakan bahawa apa jua projek persekutuan yang dilaksanakan di Sabah perlulah dirujuk kepada Jabatan Kerja Raya Malaysia. Berhubung dengan pembangunan infrastruktur jalan luar bandar di Sabah, saya berpandangan demi memudahkan urusan-urusan tertentu yang melibatkan pembinaan jalan di bawah kelolaan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah menerusi Jabatan Kerja Raya Negeri wajar diberikan pemudah cara atau intermediary dengan izin bagi pihak JKR Malaysia. Selaras dengan matlamat induk pertama Belanjawan 2021 memperkukuhkan kesejahteraan rakyat, saya menggasak agar JKR Negeri yang kini di bawah bidang kuasa yang berhormat kinabatangan dapat bekerjasama erat dengan JKR Malaysia dalam memastikan projek-projek jalan persekutuan di kawasan-kawasan luar bandar, terutamanya di Parlimen Papar, yang tergendala dapat diteruskan dan dipercepatkan proses kerjanya kerana infrastruktur seperti jalan adalah elemen terpenting dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera. Di samping itu, saya juga minta Menteri Pembangunan Luar Bandar supaya menetapkan agensi di bawah kementerian yang mempunyai kredibiliti untuk dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan projek-projek jalan luar bandar di Sabah. Daripada 1.3 bilion ringgit itu daripada 1.3 bilion ringgit itu, berapakah peruntukan yang akan dihaskan mengikut segmen iaitu jalan luar bandar dan jalan penghubung desa di negeri Sabah? Datuk Yang Dipertua, being rich is meaningless if we are unhealthy, dengan izin. Dengan kegairahan kita memperhebatkan keupayaan ekonomi negara, jangan kita pernah lupa menitik beratkan soal kesihatan rakyat, lebih-lebih lagi di negeri Sabah. Bahana COVID-19 mengingatkan kita supaya menitik beratkan penjagaan kesihatan, dan ia juga memberi isyarat kepada pemimpin agar tidak mengabaikan amanah untuk melindungi rakyat daripada terdadah dengan jangkitan durjana yang boleh merisikokan nyawa kita. Saya mengucapkan terima kasih atas penyediaan peruntukan 1 bilion ringgit untuk negara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi third wave infection dengan